keangkuhannya, hasadnya, su'zon dia pada orang lain. Dia tak rasa. Sebab itu apabila dengan nilai dosa, manusia merendah diri pada Tuhan. Kita tengok orang mai, kita jadi ustaz mana, saya ni banyak dosa ustaz, kita kata kat diri kita dulu, aku banyak pada hang ni. Bila orang macam saya dosa banyak ustaz, mai satu orang tulis hantar mai cerita dia menangis tiap malam kerana mengenangkan dosanya, kita rasa rendah diri depan Tuhan kerana dia mampu menangis di malam-malam. Setiap malam kita tak menangis, sedangkan mungkin dosa kita banyak daripada dosa dia. Muhammad Al-Ghazali satu hari dia cerita, dia kata apabila satu orang peminum arak yang selalu mabuk datang kepada dia, dia kata, Syekh, aku ni teruk selalu buat dosa, mintalah ampun Tuhan, tolonglah minta Tuhan ampun aku sentiasa rasa berdosa aku di depan Tuhan dan aku perlukan keampunan dia. Muhammad Ghazali kata, aku tengok dia pergi, hatiku menjadi remuk. Lihatlah dia, kata Muhammad Ghazali, dia sedar tentang dosa dia, sedangkan aku mungkin tak sedar tentang dosa aku. Dia dengan alam dia telah jatuh ke dalam dunia kemabukan, sedangkan mungkin aku lupa aku dengan mabuk dengan kemasyhuran, mabuk dengan nama, mabuk dengan harta yang ada. Kesemua itu dosa di sisi Tuhan. Aku tidak perasan, sedangkan dia perasan tentang dosa dia. So bila kita tengok nilai-nilai yang macam ni dalam hidup, kita rasa kita perlu sentiasa rendah diri. Bila tengok orang lain, Allah, tengok orang astagfirullah, tengok orang baik, kita rasa Masya Allah, baik dah. Kita jadi sayang orang baik. Tengok orang ni, budak-budak duk pergi sekolah, pergi masjid, hati kita jadi syok. Allah, budak-budak pergi masjid. Tapi kalau hati tak elok, tengok budak main masjid, oi, jangan ingat ni, kawan baru main. Hati tak ada satu cahaya di dalam sudut hati dia. Uhibbus salihin, kata Imam Syafi'i, aku sayangkan orang salih. Saya ingat sahabat saya Hasan, Syekh Doktor sekarang, Doktor Syekh Hasan Mustafa Bura, ni anak penulis kitab Fiqhul Manhaji. Syekh Mustafa Bura, Hasan Mustafa Bura tu duduk serumah dengan kami. Bapa dia tulis kitab Fiqhul Manhaji ala madhhab al-Imam Syafi'i tu. Pak dia tu terkenal lah mazhab Syafi'i, besar lah. Anak dia dulu masa kami belajar dulu, dia duduk serumah dengan saya, dengan Ustaz Rashid sekali. Tu pun dia kata kami tak mazhab Syafi'i. Dia Syekh Hasan Bura dia bagus lah kan. Dia selalu ingatkan kami tentang hakikat-hakikat ni, tentang manusia. Dan bila kita nak selamatkan orang ni, kita selamatkan semua orang. Dia satu hari dia kata, hampa kalau tengok satu orang bukan Islam, tiba-tiba main bawa Quran, tanya, Quran ni kau tengok bagus ya, aku bila baca Quran ni tersentuh hatiku. Besok tu main tanya kita tentang Quran, apa perasaan kita? Kita suka kat dia, bagus dia ni, kita harap-harap dia mau masuk Islam. Okay. Betul tak dia? Betul. Macam mana dengan orang yang dah duk baca Quran dah, masuk Islam dah? Patutnya sayang kita kat dia, kena lebih lagi lah. Sebab tu bila kita tengok orang ada kesungguhan nak pegang Quran, sungguhan nak pegang sunnah, hati kita bersama dengan dia. Al-arwahu junudun mujannadah, Nabi. Ruh itu adalah tentera-tentera yang terarah. Dia akan pi kepada geng dia. Orang yang sayang sunnah mesti akan cari orang suka sunnah. Geng
Tak suka sunnah. Kalau ada lah kan. Dia mesti cari geng dia. Dia tak boleh pergi dia tu bertama tau. Semua Nabi tak buat. So dia naik unta. Suruh kita naik unta. Bila kita baca ayat Quran, kita faham. Bila Allah cerita bagaimana orang mempersendakan apabila orang cakap tentang agama. Yastahzi'un, Quran kata. Mempersendak, buat main. Suruh mereka naik unta. Semua tak mau. Nak ikut Nabi sangat. Nak ikut Nabi ni bukan nak ikut ahli rock ke apa. Hampa duk ikut tak tahuan Allah. Orang nak ikut Nabi. Kalau orang tak setuju, boleh kata lah. Pada pandangan saya mungkin boleh tak bisa jadi. Maksud Nabi mungkin macam ni. Tak apalah. Ni pergi naik unta. Perkataan ni bawa pergi mahkamah Tuhan di akhirat. Pasal perkataan ni istihza, menghina maksud orang mengajak kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, balik pada hadis, kata Nabi, wala jaa biqaumin yuznibun, Allah akan bawa satu kaum yang buat dosa, kemudian dia minta ampun pada Allah, Allah ampunkan dia. Di situ zahirnya makna ghafur, makna Tuhan pengampun, makna Tuhan Tawwab.